Hai, Assalamualaikum dan selamat datang. Cuba tengok telefon pintar di tangan anda tu atau makanan atas meja anda. Pernahkah terfikir yang sebenarnya ada jejak nenek moyang zaman prasejarah kita dalam semua benda ni? Ya, hari ini kita akan bongkar macam mana legasi purba ni masih hidup dan membentuk dunia moden kita dengan cara yang mungkin tak pernah anda sangka. Okey, sebelum kita mula, perkongsian kita hari ini adalah berdasarkan sumber rujukan daripada buku teks sejarah tingkatan 1 ya, bab 3. Kita akan fokus pada subbab 3.4 iaitu kesinambungan sumbangan zaman prasejarah. Jadi semua info yang kita akan bincangkan ni memang berfakta. Nampak soalan ni? Macam mana kapak batu boleh cipta dunia moden kita? Bunyi macam mustahil kan? Tapi jawapannya akan bawa kita travel ribuan tahun ke belakang. Kita akan tengok macam mana inovasi yang paling asas ni sebenarnya jadi titik mula untuk segalanya. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, ini dia gambaran perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula kita akan tengok legasi zaman prasejarah yang ada sekarang. Lepas tu kita akan masuk dapur mereka dari gua ke meja makan. Kita juga akan bela alat dan seni purba. Sentuh sikit pasal kepercayaan dan binaan agung mereka. Dan akhir sekali kita akan kaitkan semua jejak mereka ni dengan dunia kita hari ini. Baiklah, benda pertama yang kita kena faham adalah konsep kesinambungan. Bayangkan macam ni. Apa yang manusia prasejarah mulakan dulu tu, dia tak hilang, tak lenyap macam tu je. Sebaliknya, ia berevolusi, ia berubah dan berkembang, dan jadi tapak, jadi asas kepada semua kemajuan yang kita rasa sekarang. Jom kita mula dengan benda paling asas dalam hidup. Apa dia? Makanan. Mestilah, percaya atau tidak, cara kita dapatkan makanan hari ini daripada pasar raya, restoran, semuanya bermula dari satu revolusi besar yang berlaku ribuan tahun dulu. Semuanya bermula pada zaman Neolitik. Masa itulah manusia mula pandai tanam padi, gandum, barley. Ini satu game changer yang besar tau. Sebab bila dah boleh tanam makanan sendiri, mereka tak perlu lagi merayau-rayau. Boleh bina penempatan kekal. Sekarang pula macam mana? Konsepnya sama kan? Tanam makanan. Tapi skalanya, ya ampun, jauh beza. Dari kebun kecil untuk makan sendiri, sekarang kita ada ladang komersial gergasi dengan jentera moden untuk bagi makan satu negara. Okey, kalau bercakap pasal aktiviti paling tua, memburu nilai dia. Dulu, ia soal hidup dan mati. Guna tombak, guna sumpit, semata-mata nak dapatkan makanan. Tapi sekarang, jauh bezanya. Memburu dah jadi hobi. Dan bukan boleh bersuka hati. Kena ada lesen, ada permit dari pihak berkuasa macam perhilitan. Nampak tak macam mana aktiviti purba ni diubah sesuai ikut zaman moden. Dan mereka bukan cuma memburu tau. Mereka juga mula bijak menternak binatang. Satu lagi kemahiran hebat dari zaman Neolitik yang bagi mereka sumber makanan yang konsisten. Dan evolusinya hari ini, wow, ia dah jadi satu industri perternakan komersial yang besar, macam ladang-ladang di Kunasan Sabah. Dari situlah datangnya bekalan daging dan susu untuk kita semua. Okey, dah settle bab makanan. Sekarang, jom kita tengok pula bab alatan dan seni. Macam mana inovasi purba ni bukan setakat bantu mereka untuk hidup, tapi juga untuk membina dan mencantikkan dunia sekeliling mereka. Inilah asas kepada teknologi dan industri kreatif kita hari ini. Cuba tengok timeline ini. Kita boleh nampak dengan jelas macam mana teknologi berkembang. Mula-mula pakai batu je. Lepas tu, mereka jadi lebih kreatif, guna tulang dan kayu. Kemudian satu lonjakan besar berlaku, zaman Gansa. Dan kemuncaknya, zaman besi. Penciptaan alat macam pedang, parang dan keris ni, satu inovasi yang, wow, reka bentuknya tu masih kita guna sampai sekarang. Dan macam yang kita tahu, evolusi ni tak berhenti kat situ je. Hari ni, kalau kita tengok industri besar-besaran, kerja menghiris daging contohnya, dah tak pakai parang. Mereka guna jentera canggih. Ini contoh paling jelas macam mana prinsip asasnya, iaitu memotong, masih sama, tapi teknologinya dah jauh ke depan. Sekarang kita tengok tembikar pula. Jangan ingat tembikar ni cuma untuk isi makanan tau. Tak, ia digunakan untuk memasak dan juga untuk upacara ritual. Penting tu, menunjukkan ia sebahagian dari hidup harian dan rohani mereka. Dan legasi ni, sangat kuat. Tembikar dulu-dulu, macam tembikar Ming, jadi barang dagangan penting. Hari ni, ia jadi industri warisan yang kita banggakan. Contoh terbaik, tentulah labu sayung di Perak. Baiklah, dari benda yang kita boleh pegang, sekarang kita beralih kepada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang abstrak tapi sangat berkuasa, iaitu kepercayaan dan binaan agung mereka. Jom kita lihat legasi rohani dan fizikal yang kekal abadi ini. Bagi mereka, kematian bukan penamat kepada kehidupan dalam ayat ni, ia merangkum segala-galanya. Ini menunjukkan yang manusia prasejarah dah ada pemikiran yang kompleks tentang alam selepas mati.
Kepercayaan macam inilah yang mendorong mereka untuk buat upacara pengebumian yang sangat teliti dan penuh hormat. Contohnya pun ada ke negara kita sendiri. Di Gua Chah, Kelantan, akhirnya jumpa mayat yang dikebumikan dengan kemas, siap ada bantal batu dan bekalan makanan. Di Sabah pula, mereka guna keranda kayu yang diletak dalam gua. Jadi, amalan kita menghormati orang yang dah meninggal hari ini, itu bukan benda baru. Ia sebenarnya kesinambungan dari tradisi purba yang dah diubah sesuai ikut agama dan budaya kita sekarang. Dan kehebatan mereka tak berhenti kat situ je. Cuba bayangkan, manusia zaman Neolitik dengan teknologi yang terhad mampu bina monumen batu gergasi, binaan megalitik yang mengagumkan. Semangat dan kemahiran kejuruteraan inilah yang diwarisi turun-temurun sampailah ke zaman moden yang membolehkan kita bina mercu tanda ikonik macam menara berkembang KLCC. Semangat nak bina sesuatu yang hebat tu masih ada dalam DNA kita kan? Jadi, kita dah lihat macam-macam kan? Dari makanan, alatan, sampailah ke binaan agung. Sekarang, tiba masanya untuk kita simpulkan, kenapa semua benda ni, semua sumbangan zaman prasejarah ni, penting sangat untuk kita hari ini. Senang cerita, legasi mereka ada di mana-mana. Cara kita makan berevolusi dari pertanian sara diri. Alatan kita, dari kapak batu sampailah ke jentera moden. Seni dan kraf dari tembikar purba ke industri warisan. Kepercayaan kita dari ritual dulu kepada amalan kita sekarang. Dan binaan kita dari monumen batu ke pencakar langit. Semuanya bersambung, semuanya kesinambungan dari asas yang mereka dah bina dulu. Dan inilah mesej utamanya. Perubahan dan kesinambungan itulah intipati kemajuan manusia. Walaupun teknologi kita dah canggih gila, asas yang mereka bina dulu, pertanian, alatan, kepercayaan, semua itu masih jadi tiang seri yang sokong dunia kita hari ini. Jadi, bila kita hargai pencapaian mereka, sebenarnya kita sedang menghargai diri kita sendiri. Kita dah tengok betapa hebatnya legasi yang nenek moyang kita tinggalkan. Jadi soalan terakhir untuk anda dan untuk saya juga. Sebagai generasi yang hidup dalam dunia serba canggih ini, apakah pula legasi kita? Apa jejak yang akan kita tinggalkan untuk generasi akan datang? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya hari ini.